السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Nabi kata tidak akan masuk syurga mana-mana orang yang dalam hati dia ada rasa takabur walaupun besar zarah. Siapa-siapa yang dalam hati dia ada rasa besar diri, walaupun Nabi kata misqalu dzarrah, besar zarah, dia ada sombong, tak masuk syurga dia. Bila Nabi kata macam tu, satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu sudah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Dia kata, macam mana pula kes satu laki-laki yang dia ni suka pakai baju elok, suka pakai kasut elok-elok. Takabur ke dia ni? Satu orang yang jenis kemas, pakai baju elok, bersih, bersetrika elok, ada rumah elok, ada kereta elok. Dia jenis satu orang yang suka kepada benda elok-elok. Dia suka kemas. Adakah orang ini dianggap takabur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata, dah, orang macam tu tak takabur. Pasal apa? Pasal suka kepada benda elok. Itu kesukaan Allah. Inna Allaha jamilun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha elok. Yuhibbul jamal. Allah suka kepada orang yang suka elok-elok. Tetapi Nabi kata yang dikatakan takabur itu ialah al-kibru battarul haq. Yang dikatakan takabur itu ialah orang yang suka tolak kebenaran. Al-haq min rabbik. Kebenaran itu adalah semua benda yang mai daripada Allah. Kebenaran itu ialah Quran. Kebenaran itu ialah hadis Nabi.
Mana-mana orang yang apabila dibacakan Quran kepada dia, dia tolak. Mana-mana orang yang apabila dibacakan hadis kepada dia, dia tolak. Itu orang takabur. Dan yang dikatakan takabur itu ialah, Nabi kata, wa ghamtun nas. Orang yang suka pandang leceh kepada orang lain. Orang yang suka pandang rendah pada orang lain. Itu takabur. Dia tengok orang, dia pandang orang ni macam sampah. Dia tengok orang, dia pandang orang ni macam orang tak tahu apa. Dia aja yang tahu semua. Mana-mana orang yang ada dua sifat ini. Yang pertama, sifat suka tolak kebenaran, suka tolak Quran, suka tolak hadis. Dan yang kedua, sifat suka peleceh orang. Ini orang takabur, mengikut penjelasan Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamshi fi hullah tu'jibuhu nafsuh murajjilun jummatah iz khasafa Allahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila seorang laki-laki yamshi fi hullah, dia berjalan dengan pakaian yang hebat. Apabila satu orang itu berjalan dengan memakai pakaian yang hebat, tu'jibuhu nafsuh, dia perasan, dia berasa takjub dengan diri dia sendiri, dia berasa dia hebat, dia berasa dia kaya, dia berasa dia mulia, dia berasa dia besar, dia berasa dia ni wajar dihormati. Bila seorang laki-laki berjalan dalam keadaan yang perasaan dia macam tu, murajjilun jummatah. Jummah dalam bahasa Arab ni, kalau kita ni maksud dia remuh, rambut depan tu remuh. Ataupun dalam bahasa ni dia kata jambui. Kan orang bila anak kita lah, kata anak kita yang 10 minit duk sikat rambut tu pasal Jummah tu, 10 minit tu duk penak jambui tu, buat lagu macam tak kena ronyah buat lain, buat lagu tak kena ronyah buat lain. Itu orang Arab panggil Jummah. Nabi SAW kata, satu orang laki-laki apabila dia berjalan dalam keadaan pakaian dia hebat, kemudian dia perasan dalam diri dia kata dia hebat, murajjilun jummatah, dalam keadaan dia penak jambui dia penak remuh dia ni cukup hebat, iz khasafallahu bihi, tunggulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala perintah bumi suruh telan segala benda yang ada di atas muka bumi ni, dia akan ditelan bumi. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, dah tertelan masuk dalam bumi, yatajaljalu, dia akan duk kelupung dalam perut bumi itu sehingga hari kiamat. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ni Nabi SAW nak habaq kata, sifat sombong, sifat perasan kehebatan diri sendiri, itu sifat Allah cukup marah. Tunggu hari Allah nak bertindak kepada dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Harisah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu, kata dia, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawazin mustakbir
Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Harisah bin Wahab Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, maukah hampa aku nak cerita dekat hampa siapa ahli syurga? Nabi tanya sahabat dia satu hari, ala ukhbirukum bi ahlil jannah? Apa nak tahu ke orang yang akan masuk syurga esok orang macam mana? Nabi kata, kullu dhaif, yang akan masuk syurga itu ialah orang yang masa atas dunia mereka dhaif, mereka lemah. Pasal apa? Pasal biasa orang lemah, orang miskin, orang susah ni tak ada sombong. Biasanya begitu. Orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang tahu kata dia ni serba kekurangan, biasanya orang ini tidak sombong. Biasanya ada yang sombong, tapi biasanya tak ada sebab dia nak sombong. Dia nak miskin, dia ni miskin, nak sombong pasal apa? Dia orang susah, nak sombong pasal apa? Dia orang biasa, nak sombong pasal apa? Biasanya orang yang dhaif ini mereka tidak sombong. Maka kerana tidak sombong itu, mereka ahli syurga. Dan Nabi kata yang akan jadi ahli syurga itu ialah mutadhaif, orang yang tunjuk lemah. Mutadhaif, dia bukan dhaif, tetapi dia tunjuk dia dhaif. Dia orang kaya, tak tunjuk kaya. Dia orang berilmu, tak tunjuk berilmu. Dia orang berkedudukan, berpangkat, tak tunjuk pangkat dia. Dia ni dipanggil mutadhaif, orang yang tunjuk lemah, walaupun sebenarnya dia tidak lemah. Dia ahli syurga. Nabi SAW kata, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Nabi kata orang macam ni, orang yang dhaif, yang lemah, yang miskin, yang merendah diri, orang yang sebenarnya hebat tak tunjuk hebat ni, orang-orang macam ni Allah sayang mereka. Lau aqsama 'ala Allah, kalaulah mereka ni bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, la abarrah. Nabi kata Tuhan makbulkan sumpah mereka. Istimewa mereka ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia nampak mereka ni macam tak ada value. Manusia nampak mereka ni macam tak ada nilai. Manusia nampak mereka ni macam orang yang tak penting dalam masyarakat. Tetapi mereka ni tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau aqsama 'ala Allah, kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, la abarrah. Nabi kata Tuhan makbulkan apa yang dia sumpah. Nabi kata, ala ukhbirukum bi ahlin nar, aku nak cerita dekat hampa tentang ahli neraka. Maukah hampa tahu siapa ahli neraka? Kullu utullin jawazin mustakbir. Nabi kata yang akan memenuhi neraka esok ialah orang yang utul, kerah hati. Kerah hati, salah pun tak mau mengaku salah. Kerah hati, jawaz, bongkak, mustakbir, takabur mereka di depan Allah, di depan manusia. Mereka ini akan memenuhi neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ikrimah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Ibnu Abbas yaqul, Ikrimah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ada berkata, dia kata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yu'kal, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah dan melarang kita semua an ta'amil mutabariyaini an yu'kal, daripada pi makan jamuan yang disediakan oleh orang-orang yang mutabariyaini, yang buat jamuan tu kerana nak menunjuk-nunjuk. Tuan, hari ini jadi trend.
lawan kenduri. Belanja pelamin saja 30,000. Tu kita dengar golek kepala. 100,000 buat dah. Abang 30 cukup lah, padan dengan halus tak ni. Di Kuala Lumpur ni pelamin saja 100,000. Kita kot ni pelamin boleh cari plywood paku buat, cukup lah tak tu pun. Kan? Pasal apa pasal nak buat benda berdosa. Kan? Orang belanja 30,000, orang belanja 100,000 untuk pelamin. Makan jangan cakap. Satu kepala RM25, RM30, RM50, RM100 satu kepala. Berlawan hari ini. Golongan ini, golongan yang buat jamuan, yang buat makan, yang buat kenduri ini berlawan. Nak tunjuk hebat dia ni dalam membuat jamuan ini. Hadis Nabi SAW namakan mereka ni Al-Mutabariyain. Mereka ini orang yang duk menunjuk-nunjuk di dalam nak buat jamuan makan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an ta'amil mutabariyaini an yu'kal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita pergi makan kalau kenduri itu nampak tanda-tanda nak jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jaga-jaga marahnya Islam kepada orang yang ada dalam diri dia ni sombong. Menunjuk ni adalah hasil daripada sifat sombong. Sedangkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia kata Anas bin Malik, in kanat al-amatu min ima'i ahli al-Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kalaulah sekiranya ada satu budak, al-amah ni maksudnya khadam. Anas bin Malik ni dia sendiri itu khadam Nabi. 10 tahun dia khidmat untuk Nabi. Kata Anas bin Malik ni, dia kata in kanat al-amatu min ima'i ahli al-Madinah. Kalaulah ada khadam daripada kalangan khadam-khadam di Madinah ni, la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Kalau adalah mana-mana khadam di atas bumi Madinah ni pergi pegang tangan Nabi, ajak Nabi jalan, Nabi akan jalan dengan mereka ke mana saja mereka ajak pergi. Nabi ni manusia macam tu, tak ada sombong, tak ada besar diri, tak ada perasan dalam diri dia. Satu khadam yang dilihat dalam nilai sosial kemasyarakatan ini sebagai satu balaci. Dibeli di pasar khadam ni. Dibeli di pasar, orang jual, khadam ni orang jual. Kalau sekiranya orang yang macam ni mai pegang Nabi SAW, ajak Nabi jalan dengan mereka, Nabi pi mana saja mereka ajak pi, Nabi pi. Kata Anas bin Malik, nak habaq dekat kita, kata Nabi SAW ni sombong tak ada dalam diri dia. Kita nak semayang, orang mai duk himpit, nak rapat sah dengan kita pun kita beralih tengok satu macam lah. Tak beralih tengok siapa dia. Hari ni awak duk impit sangat ni. Kan? Tengok pula nampak satu macam dengan kain singkat, dengan apa pula. Allah, budak cok. Sombong tu. Sombong tu ada dalam diri. Kerana sombong itulah iblis dihalau keluar daripada syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada sifat-sifat mazmumah yang tak elok ini. Kerana itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Muka surat 216. Muka surat 216, masalah dia kata Dajjal ada mak bapak. Dia kata Dajjal itu ada ibu dan ada bapa.
Sesungguhnya telah datang hadis menyebutkan tentang dua ibu bapa Dajjal itu dan sifat mereka. Nabi ada beritahu satu hadis dekat kita, cerita tentang Dajjal ni ada mak, ada pak, dan sifat mak dan bapa dia. Maka hal Dajjal itu bagaimana diperanakkan dia. Maka hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamkusu Abu Dajjal wa ummuhu 30 aman la yulad lahuma walad thumma yuladu lahuma ghulamun a'war adarru syai' wa aqalluhu manfa'ah tanamu 'ainahu wa la yanamu qalbuh. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah ni tuan-tuan, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat. Ada setengah riwayat kata dia sahabat, ada setengah kata dia ni tabi'in. Dia ada dua pendapat. Walau bagaimanapun, Abu Bakrah ini nama dia sebenarnya Nufai bin Al-Haris. Dia wafat tahun 52 Hijrah. Beza, ada kata dia sahabat, ada kata dia tabi'i. Baik, katanya telah bersabda Nabi SAW, menunggu bapa Dajjal dan mak dia 30 tahun, tiada diperanakkan bagi keduanya seorang anak. Yang kata mak bapa Dajjal ni menikah 30 tahun tak dapat anak. Mak dia dengan bapa dia menikah 30 tahun. Duk tunggu ku anak nak mai, tak mai. Yakni selama itulah dua ibu bapa Dajjal itu tidak dapat seorang anak pun. Kemudian daripada berkahwin kedua mereka itu. Kemudian daripada lepas keduanya tidak beranak selama 30 tahun, dapatlah kepada mereka seorang anak laki-laki. 30 tahun menikah baru dapat seorang anak. Anak pula laki-laki. Tiba-tiba matanya buta sebelah. Bayangkan tuan-tuan, menikah ni bukan kata 30 tahun. 3 tahun tak dapat anak pun dah torture dah. Torture dah. Yang paling torture ni perempuan ni. Balik rumah mentua, mak mentua duk sebut, hampa ni bila ni nak dapat anak ni, aku dah tak sabar nak. Torture. Jadi satu tekanan dekat dia. Tension dia. Sampai tak balik rumah mentua. Ni cerita tak dapat anak bila kahwin. Mak bapak Dajjal ini 30 aman. 30 tahun menikah tak ada anak. Lepas 30 tahun tiba-tiba mengandung isteri ni. Beranak-beranak mai, anak laki-laki, seronok dah, tengok mata cemeh sebelah. Buta sebelah mata dia. Iaitu budak yang sehabis-habis memberi mudarat akan sesuatu. Sudahlah beranak mai, mata buta sebelah. Tak ada yang elok pada budak ni melainkan buat leceh. Dalam bahasa hadis Nabi SAW, dia kata ghulamun a'war, satu budak yang mata buta sebelah, ad-darru syai', semua benda mudarat aja kat dia ni, wa aqalluhu manfa'ah, dan sehabis-habis korang faedah pada dia. Maksudnya tak ada manfaat budak ni. Sebahagian orang hari ni lah dapat anak, Allahu Akbar, betul-betul duri aja anak ni. Bukan sahaja tak reti hormat mak, tak reti hormat bapa, bukan, pergi terlibat dengan dadah pula lagi. Kalau mengaji pandai, pergi jadi satu orang yang berkedudukan tinggi, gaji besar dan sebagainya, tak tahu hormat mak pak, boleh gagah lagi. Pasal apa? Mak pak dia ni boleh telan lagi pahit tu. Dekat orang duk cerita anak dia hebat, anak dia hebat, tapi hati duk makan hati. Boleh gagah lagi. Ni dah, bukan setakat tu. Mengaji tak boleh, jahat, pergi terlibat dengan dadah pula lagi. Yang ni, yang dia kata apa? Wa adarru syai'. Mudarat semata-mata, tak ada manfaat dekat budak ni. Ini gambaran yang kata Dajjal
gambaran yang diberikan oleh mak dan bapak dia sendiri. Mak pak dia kata 30 tahun menikah tak ada anak, mai pula buta mata sebelah tu tak apa lagi. Jahat. Budak itu dua matanya tidur, hatinya tidak tidur. Mak bapak dia ni pula kata apa? Yang kata anak depa laki-laki yang tak guna ni, tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Mata pejam tapi hati tak tidur. Syaitan ke apa ke dia ni? Ini diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat ni, Nabi kata Dajjal ni ada mak ada pak. Mak bapak dia menikah 30 tahun tak dapat anak. Selepas 30 tahun tiba-tiba dapat anak laki-laki, mata buta sebelah, perangai cukup jahat, manfaat tak ada langsung dekat budak ni. Budak ni mata pejam tapi hati dia tak pejam. Nabi cerita benda ni kepada para sahabat dia, ada di depan dia. Sambung hadis tu, summa na'ata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abuhu tuwalun darbul lahmi ka'anna anfahu min qar wa ummuhu imra'atun fardakhiyah tawilatul yadaini. Nabi cerita pula, tadi cerita Dajjal, ni cerita mak bapak dia. Kemudian daripada sudah Nabi SAW mengkhabarkan peri ketiadaan dapat anak dua ibu bapa Dajjal itu, dan peri beranak akan dia, maka mensifatkan Nabi SAW akan dua ibu bapa Dajjal itu. Sabda Nabi bermula, bapa Dajjal itu renjong tinggi, tidak banyak daging pada tubuhnya. Nabi beritahu di depan sahabat ni. Nabi kata pak Dajjal ni, dia ni orang tinggi renjong, kurus, tidak banyak daging. Tu maksud dia kurus lah kan? Dia kata abuhu tawalun, tawil maksudnya tinggi panjang. Yang kata bapak Dajjal ni tawal, dia ni jenis orang renjong tinggi, darbul lahmi, daging korang, maksudnya kurus renjong macam tu pak dia. Dan hidung dia pula wa ka'anna anfahu min qar. Nabi kata seolah-olah hidungnya ni bengkok macam mana paruh burung. Hidung macam hidung Arab lah. Dia tu macam yang bengkok ke depan tu. Itu hidung bapak Dajjal ni. Yakni hidungnya itu bongkok, dia kata. Manakala ibu Dajjal pula adalah satu perempuan yang besar, gemuk serta tembun, dia kata. Tembun ni bahasa Surat. Kalau dekat kampung saya tu, dekat Tasik Kelugok tu ada satu, dia panggil lahak tembun. Lepas tu pi atas sikit lagi, lahak kurus pula. Dia ada lahak tembun, lahak kurus. Macam mana di Kedah ni ada yan dalam, yan luar. Kan? Di sana lahak tembun, lahak kurus. Mungkin dulu di lahak tu orang tembun-tembun duduk, kita tak tahu. Jadi tembun ni makna dia apa? Gemuk. Pak dia tadi kurus, badan renjong. Mak dia ni pula macam mana? Gemuk tembun. Dia kata ni mak Dajjal ni. Bahkan yang kata mak dia ni tawilatul yadaini, tangan dia dua-dua belah panjang. Macam mana sahabat Nabi kan, ada seorang orang panggil apa? Zulyadain, kan? Zulyadain yang popular dengan hadis Nabi silap rakaat semayang asar. Zulyadain. Kan kita baca hadis Nabi SAW semayang asar 3 rakaat, Nabi bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, terus bangkit balik rumah dia. Rumah dia sebelah aja. Masjid tu Raudah tu, rumah dia makam tu, rumah Aisyah. Nabi habis semayang asar, tapi baru 3 rakaat Nabi bagi salam. Lepas bagi salam, bangkit balik rumah. Jadi sahabat ada ni ada belakang. Abu Bakar ada, Umar ada, Osman ada, sahabat-sahabat yang besar-besar ada. Jadi pakat hang tengok aku tengok hang. Ni apa cerita ni? Asar 4 ni baru 3, siapa? Di kalangan sahabat sudah jadi satu cerita. Ada sahabat kata, takkan Nabi lupa. Satu. Takkan Nabi lupa. Satu.
Ada sebahagian sahabat kata, wahyu baru turun kot, potong asak jadi 3. Sebahagian sudah ingat macam tu, mana kita tahu. Tengah semayang tadi tahkah wahyu turun mai, okey asak lah ni tinggal 3 aja. Maka Nabi buat 3. Sebahagian lagi fikir Nabi silap kot, tapi takkan kot. Begitu. Sembang. Dalam hadis, kalau tuan-tuan baca syarah kepada hadis Zulyadain ni. Nabi balik dari rumah dia duduk dengar bunyi ramai di luar ni. Nabi keluar mai balik. Nabi tanya, apa hal dengan puan ni? Semua sengak. Pasal apa? Pasal hormat Nabi. Siapa yang berani nak kata, ya Rasulullah, tuan semayang silap? Takkan nak kata begitu. Nabi, respect dekat Nabi tu. Diam. Zulyadain cakap. Dia ni satu orang, kalau orang putih dia kata outspoken. Dia satu orang yang sangat vocal. Orang ini kata vocal. Dia ingat cakap, dia cakap. Zulyadain. Dia kata, ya Rasulullah, kita semayang asar dan tuan semayang 3 rakaat saja. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata bahkan aku semayang 4. Nabi kata, nampak Nabi tersilap. Nabi kata tak 4. Zulyadain kata no 3. Nabi tanya sahabat lain, betul ke 3? Semua pun kata betul 3. Nabi terus pergi duduk balik di tempat imam tu. Nabi sambung lagi 1 rakaat saja. Hadis ni dibincang riuh rendah, panjang lebar oleh fuqaha, oleh para ahli fiqh. Macam mana cerita hadis ni? Adakah kita, kalau jadi kat kita macam tu, kita sembahyang Isya 3 rakaat ya, tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang kata, tu imam baru 3. Betul kah? Tu imam kata 3. Beralih tengok satu sah angguk, betul. Tu imam terus sambung lagi 1. Boleh ke tak boleh? Pasal dalam hadis kata Nabi buat macam tu. Perbincangan panjang. Macam-macam mazhab, macam-macam pendapat duk keluar mai. Tapi di kalangan ahli hadis, dia kata apa? Dia kata oleh kerana Nabi sambung, maka kita sambung. Kerana itu dibuat oleh Nabi dan kita kena ikut Nabi. Itu pendapat ahli hadis. Dalam perbahasan fiqh panjang, dia kata tapi dah diselangi dengan kalam ajnabi. Dah masuk macam-macam dah cerita, ya Rasulullah, tuan dah semayang tadi 3 saja. Nabi kata betul ke? Itu semua kalam ajnabi yang tak termasuk di dalam kalam semayang. Tak apa, cerita panjang. Tapi apapun hadis itu, yang tegur itu ialah Zulyadain. Bukan nama dia. Zu dalam bahasa Arab maksudnya yang memiliki. Yadun tangan, yadain 2 tangan. Zulyadain orang yang memiliki 2 tangan. Orang lain tak ada tangan. Rupa-rupanya Zulyadain ni dalam beberapa riwayat menceritakan tangan dia ni labuh sikit pada orang lain. Dan dia ni katanya tak ada hadis yang jelas. Katanya dia dibenarkan rokok tak pegang di lutut, tapi pegang bawah pada lutut. Pasal apa? Pasal bila orang lain rokok pegang lutut, dia dapat 90 degrees, 90 darjah kita punya bongkok. Tapi dia tangan dia panjang, kalau dia pegang lutut dia jadi tinggi lagu tu. Maka dia dibenarkan pegang bawah pada lutut, kerana tangan dia tu panjang pada orang lain. Mak Dajjal ni juga dalam hadis ni dia kata apa? Tawilatul yadain. Dia ni pun satu orang yang 2 tangan dia panjang daripada orang lain. Maka demikianlah hal sifat 2 mak bapak Dajjal didengar oleh Abi Bakrah dan sahabat-sahabat Nabi yang lain daripadanya. Ni Abi Bakrah dan sahabat dengar Nabi cerita tentang mak dan bapak Dajjal. Begitu keadaan dia. Bila sudah didengar oleh sahabat akan Nabi SAW mensifatkan bapak Dajjal demikian itu, maka mereka pun menanti dengar siapa ada yang demikian itu. Bila dengar Nabi cerita ni, Dajjal ni ada mak, ada pak, mereka nanti beranak, mai anak macam ni, sifat dia apa semua. Semua ni kira nak, di mana ni Dajjal ni nak beranak mai? Siapa di kalangan kita ataupun jiran-jiran kita ataupun negeri yang terdekat dengan kita yang akan lahir satu orang budak, yang budak ni mata buta sebelah, yang budak ni begini-begini sifat dia, yang mak dia macam ni sifat dia, yang bapak dia macam ni sifat dia, yang benda tu menepati apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqala Abu Bakrah, fasami'na bimauludin fil Yahudi bil Madinah. فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبويه فإذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما. Itu hadis dia. Maka berkata Abu Bakrah, maka kemudian daripada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tiba-tiba mendengar kami akan ada cerita orang beranak sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku di dalam kaum Yahudi di negeri Madinah. Tiba-tiba orang main abang dalam kalangan Yahudi Madinah. Dalam kalangan Yahudi Madinah ni sudah ada budak beranak mai, mata buta sebelah, dan keadaan dia macam ni. Cerita tu macam mana yang Nabi habang dekat sahabat ni. Baik. Bila kami dengar yang demikian itu, maka pergilah aku, Abu Bakrah, dengan satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Abu Bakrah kata, aku ajak Az-Zubair bin Al-Awwam nak pergi tengok ni. Orang yang kononnya melahirkan anak mata buta sebelah ni. Nak pergi tengok, nak pergi cek tengok. Betul tak macam yang Nabi kata? Dia ajak siapa? Dia ajak Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa tuan-tuan Az-Zubair bin Al-Awwam ni? Siapa dia ni? Dia birah Nabi. Dia birah Nabi. Nabi kahwin dengan Aisyah, dia kahwin dengan Asma. Asma ni kakak Nabi. Kakak kepada Aisyah. Asma ni kakak ipar Nabi. Maka Zubair bin Awam ni ialah birah Nabi. Menikah adik, menikah kak. Birah. Anak mereka pula, anak kepada Zubair bin Awam dengan Asma ni, satu orang nama Abdullah bin Az-Zubair. Nabi ambil buat anak angkat Nabi. Nabi ambil Abdullah bin Az-Zubair buat anak angkat Nabi. Pasal Nabi dengan Aisyah menikah tak ada anak. Nabi ambil Abdullah bin Az-Zubair jadi anak angkat Nabi. Ni yang kemudiannya kita dah cerita banyak kali dah. Yang kemudiannya dia mati dibunuh oleh siapa? Oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kemudian mayat dia disulah dan disandang di dinding Kaabah. Ni anak angkat Nabi ni, dia mati macam tu. Dan Az-Zubair bin Awam ni siapa tuan-tuan dia ni? Kita juga jangan tak tahu. Az-Zubair bin Al-Awwam ini dia salah seorang daripada Al-Asharah Al-Mubashiruna bil Jannah. Salah seorang daripada 10 sahabat yang Nabi habang awal dah mereka ni terus masuk syurga. Ni Az-Zubair bin Awam ni. Apa hebat ni Zubair bin Awam ni? Apa hebat dia? Dia hebat seperti mana hebatnya Khalid Al-Walid. Kalau Khalid Al-Walid terkenal dari segi kepimpinan dia di medan perang, maka demikianlah terkenalnya Zubair bin Awam ini di dalam medan perang. Hanya ada 2 orang sahabat Nabi selain daripada Khalid Al-Walid, ialah Az-Zubair bin Al-Awam yang masuk dalam medan perang boleh pegang pedang dua-dua belah tangan. Zaman lah ni kira Jet Li lah. Boleh lawan tangan dua-dua, pegang pedang lawan sekali kan. Orang lain pegang sebelah dia boleh lawan dengan 2 tangan. Hebatnya Az-Zubair bin Al-Awwam ini sehingga kan tertulis di dalam buku sejarah hebat dia di medan perang seperti mana hebatnya Khalid Al-Walid. Piranduk dalam medan perang tu dua-dua belah tangan pegang pedang lawan dua-dua belah tangan. Mahirnya begitu. Bahkan di dalam kitab sejarah tulis kata sambil pacu kuda dia boleh pegang pedang dua-dua belah tangan lawan dengan musuh. Ni yang kata Az-Zubair bin Al-Awwam ini masuk Islam waktu umur 15 tahun. Sudah masuk Islam. Bila pak penakan dia tahu, dia dibelah oleh pak penakan. Pak penakan dia tahu kata dia masuk Islam, diikat kaki dia naik ke atas, kepala turun bawah. Di bawahnya api duk menyala. Dia duk salai dia di atas api. Umur 15 dia kata kat pak penakan dia, nama kata aku nak tinggal agama Muhammad, aku tidak akan tinggal.
Patutlah tuan-tuan, kalau nak dapat salah seorang daripada al-asharah al-mubashshiruna bil jannah, depa punya cerita macam tu. Benar ni, kita kena tahu. Baru kita tahu kita ni kecil tap aja. Tak ada kita ni, ya Allah, perasan kata kita ni lagu mana, kecil aja kita ni. Bukan ada apa pun sumbangan yang boleh dibanggakan di depan Allah. Tak ada. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in macam ni punya cerita. Dia ada dekat depa ni. Yang kata Az-Zubair bin Al-Awwam ini. Tapi akhir dia, setelah dia berkhidmat di dalam tentera, bukan sahaja zaman Nabi, bahkan zaman Abu Bakar As-Siddiq, bahkan zaman Umar Al-Khattab, dia terlibat di dalam memimpin tentera. Bila mai berlaku perang Jamal di antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, dia terang-terang declare, dia isytiharkan, dia tak mau masuk mana-mana pihak. Sebaliknya dia mau dua-dua berdamai. Dan berakhir hidup Az-Zubair bin Al-Awwam ini ditikam ketika tengah sembahyang. Itu dia yang kata Zubair bin Awwam, orang yang diajak oleh Abu Bakrah nak pergi tengok Pak Dajjal ni, orang dia macam tu. Maka kata Abu Bakrah ni, dia kata aku ajak Az-Zubair bin Al-Awwam nak pergi tengok mak bapak Dajjal ni dan nak tengok Dajjal ni. Sehinggalah masuk kami atas dua ibu bapa Dajjal itu. Tiba-tiba maka kami dapati sifat dan juga kaifiat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW itu sebiji ada kepada dua mak bapa Dajjal ini. Pi tengok, Masya Allah. Hak Nabi kata tu, Nabi pun tak pernah jumpa mak bapak Dajjal ni. Nabi habang. Hak Nabi habang tu, pi tengok sebiji macam Nabi habang. Dia kata. Bila kami lihat yang demikian itu, maka kami pun tanya. Bila Abu Bakrah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam sampai tengok-tengok mak bapak Dajjal ni, hak Nabi kata tak lari sikit pun. Pak dia dengan tinggi renjong, dengan kurus. Tengok mak dia dengan badan rendang, dengan apa. Tengok anak pula biji mata cemen sebelah. Dan komen daripada mak bapak terhadap budak ni sebiji macam Nabi kata. Ini yang mereka jumpa. Maka kata dia, faqulna hal lakuma walad. Bila masuk dalam rumah, jumpa dua mak bapak daripada suku Yahudi ni. Terus mereka kata, hal lakuma walad. Pakcik, makcik, ada anak ke? Faqala makasna 30 aman la yuladu lana walad. Summa wulida lana ghulamun a'war adarru syai' wa aqalluhu manfa'ah tanamu 'ainahu wala yanamu qalbuh. Sebiji macam Nabi kata tu diucapkan, terbit daripada mulut mak bapak Dajjal ni. Perkataan hak Nabi sebut dekat sahabat tu, perkataan tu terbit di mulut mak bapak Dajjal ni. Terkejut tak terkejut ni sahabat yang pergi ni? Maka kata kami kepada dua ibu bapa Dajjal itu, adakah bagi kedua kamu anak? Dia berkata, pakcik, makcik, ada anak kan? Bila didengar pertanyaan itu, maka ia pun bercerita akan halnya. Lalu kata keduanya, duduk kami dua laki isteri, kemudian daripada kahwin 30 tahun. Tiada beranak kami satu anak pun. Hak Nabi kata tu, terbit mulut dia sendiri. Kami menikah 30 tahun, tak ada anak. Kemudian daripada anak, kemudian dapat anak bagi kami seorang budak yang buta sebelah mata. Dia kata, ni baru dapat anak. Mai pula buta pula mata sebelah. Lagi sehabis-habis memberi mudarat kepada kami, dan sehabis-habis sikit manfaatnya. Macam Nabi kata, terbit di mulut mak bapak Dajjal ini. Oh tu tuan-tuan, tu sebab untung sahabat-sahabat yang hidup zaman Nabi SAW, iman mereka tu, dengar daripada mulut Nabi, gadi sebiji depan mata. Iman mereka kepada Allah dan kepada Nabi SAW ni
cukup konkret. Pasal apa? Bukti depan mata. Begitu. Yakni tidur dua matanya pejam dan tiada tidur hatinya. Tu dia. Ni anak kami hak kata budak laki-laki ni, beranak-beranak main mata buta sebelah ni, betul-betul bagi masalah dekat kami, manfaat tak ada langsung dia ni. Dia pula satu benda pula dia ni, mata pejam tapi hati dia jaga. Mak pak dia kata lagu tu, hak tu juga disebut oleh Nabi SAW. Sambung hadis tu dia kata, qala fa kharajna min indihima fa idza huwa munjadilun fi syamsi fi qatifatin lahu wa lahu hamhamah. Kata Abu Bakrah, apabila kami dengar khabar kedua laki bini itu, sebagaimana yang dikhabar oleh Nabi SAW, maka keluar kami daripada sisi kedua ibu bapa Dajjal itu, nak balik ke rumah kami. Dengar-dengar tu tak tanya apa dah. Pasal apa? Teringat balik hak Nabi kata tu. Sebiji betul macam Nabi kata. Terus keluar daripada rumah. Tiba-tiba sudah kami jumpa ia berada di luar rumah. Keluar tengok ada sebungkus budak duduk dalam kain di halaman rumah tengah matahari. Tercampak ia dalam keadaan berbalut di tengah panas matahari dengan kain daripada baldu baginya. Keluar daripada rumah orang tua ni, tengok ada sebungkus. Ada benda duk bungkus dalam kain baldu. Dan kami dengar dengan telinga kami bunyi berdengam-dengam mulutnya. Tu tadi dalam bahasa hadis tadi dia kata apa? Walahu hamhamatun. Hamhamah ni orang putih kata mumble. Bunyi bercakap tak tahu biji buah. Mumble dia kata. Bunyi tak tahu apa, bunyi berdengung, bunyi lebah. Bunyi daripada bungkus ni, bungkus kain baldu ni, bunyi. Sambung hadis tu dia kata fakashafa an ra'si faqala ma qultuma qulna wa hal sami'ta ma qulna qala na'am tanamu aynaya wa la yanamu qalbi. Pula dah dia kata apabila dibuka, maka dibuka selimut yang selimut budak tadi ni di bahagian kepalanya. Lalu kata dia, apa kedua kamu cakapkan tadi? Bila mereka ambil bungkus ni, bungkus kain baldu ni, buka tengok apa benda tu, buka tengok budak. Ada budak dalam tu. Buka dia bercakap pula. Budak ni bercakap. Dia kata apa? Hangpa kata apa tadi? Dia kata apa tu? Yang kata Dajjal ni kahut betul. Buka bungkus kain qatifah tadi, kain baldu tadi, buka nampak muka dia terus bercakap. Dekat Abu Bakrah dengan Az-Zubair bin Awam ni. Dia kata apa? Dia kata hangpa kata apa ni? Kalau kita lambung balik terkejut. Lambung. Jawab kami, adakah kamu dengar apa yang kami cakap tadi? Abu Bakrah dengan Az-Zubair bin Al-Awam. Dia kata apa? Hang dengar tak kami cakap apa tadi? Sahutnya, bahkan walaupun tidur dua mataku, tidak tidur hatiku. Hak Nabi kata tu, dia budak kecil ni terbit di mulut dia kata lagu tu, maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada hadis Hammad bin Salamah. Dia kata itu hadisnya, cerita tentang Dajjal dan mak bapak Dajjal. Ya, tuan-tuan, benda pelik ni, dia bukan dulu sampai bila-bila pun, lama-lama sekali jadi. Semalam saya cerita di masjid di Penang sana. Satu sahabat, dia kerja korek liang. Dia mai jumpa, dia kata, ustaz nak tanya satu Allah. Dia kata ada satu jenazah di kampung baru ni, budak muda, umur 30-an, mati. Semayang mayat, pas semayang mayat, nak angkat daripada atas masjid nak pergi kubur, tak boleh angkat, berat. Nak angkat tak boleh.
Mai bagi ramai dia angkat tak. Angkat juga, angkat buat turun daripada masjid, turun nak pergi kubur. Yang sahabat yang mai tanya ni, dia duduk dalam liang lah, dia nak sambut mayat ni. Baru tak dan nak sampai liang, terlepas, dia kata jatuh. Tergolek. Dia jadi berat. Masya Allah, kata. Angkat pergi tujuh, angkat bawa pergi pinang, masuk dalam liang apa semua letak. Tak apalah, dia kata. Saya duduk dalam liang ni, dia kata. Nak kalih badan ni, nak kalih badan bagi mengiring, menghadap kiblat, tak boleh. Nak kalih tu daripada duduk terlentang, nak bagi mengiring tu tak boleh. Seorang, dua orang, tiga orang turun sampai penuh dalam liang tu pakai nak angkat bagi mengiring ni pun, nak sendai dengan lutut ni, nak bagi, tak boleh. Saya duduk buat kerja ni lama, saya tak pernah jumpa. Bukan niat saya nak cerita aib mayat, dia kata, tapi nak tanya Ustaz ni, pasal dah tak boleh nak kalih badan ni, saya kalih muka aja, dia kata, bagi menghadap kiblat. Habis khetiak dah, dia kata turun nak bagi mengirim tu tak boleh. Kita dengar soalan tu boleh seram sejuk, takut kita, takut apa? Fitnah lah, ya Allahu Akbar. Kan kita duduk doa dalam takbir yang penghabis sembahyang jenazah tu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Minta ya Allah, janganlah fitnah kami lepas daripada mati dia ni. Fitnah tu, fitnah tu keluarga lagi, orang duk bercerita macam ni, mak bapa, anak isteri, Allahu Akbar, tuan-tuan. Janganlah sampai benda macam ni dikena ke kita, ke keluarga kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, minta lah. Wal'ayazubillah min zalik. Itu sebab kita kata, dengan Tuhan jangan cari pasal. Tuhan bukan gaduh suruh bumi terbelah telan kita. Dia tak gaduh buat lagu tu, dia buat lagu tu aja. Dia buat bagi mayat. Nak kalih tak boleh, sudahlah, tanggunglah. Fitnah tu habis anak beranak satu keluarga. Kita hidup atas dunia nak bercakap macam-macam, nak kata macam-macam dekat agama sendiri. Jangan. Tuhan dia boleh tunjuk balik kat kita ni sebesar-besar benda, sekecil-kecil benda. Dia boleh tunjuk. Yang bila dia tunjuk, menyesal tak kesudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hai takutnya. Zaman Nabi SAW, Nabi cerita pasal Dajjal, pasal mak dia lagu ni, pasal pak dia lagu ni, apa semua. Macam Nabi kata tu, dilihat, disaksikan oleh dua sahabat ni. Siapa dia? Abu Bakrah dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam. Macam Nabi kata, macam tu mereka jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata Ibnu Sayyad bercakap dengan Nabi SAW. Ini dia balik cerita Ibnu Sayyad yang kita baca bulan 11 hari itu. Dia lebih kurang ulangan. Saya nak baca hadis saja. Saya tak mau baca dah dia punya huraian. Kita tengok hadis dia. Dia kata Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Ibni Sayyad fi nafarin min ashabihi. Fihim Umar bin al-Khattab wa huwa yal'abu ma'al ghilman 'inda utmi bani Maghalah. وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن الصياد قال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أنت أني رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخلط عليك الأمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا
wa khaba'a lahu fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Faqala ibn as-Sayyad huwa ad-dukhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhba falan ta'du qadrak. Qala Umar ya Rasulullah i'dhan li fa'adrib 'unuqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yaku haqqan falan tusallata alaihi wa in la yakunhu fala khaira laka fi qatlih. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Anda tengok, saya baca hadis dia saja. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari duk berjalan bersama dengan beberapa orang sahabat dia. Di antara sahabat Nabi yang duk jalan sama dengan Nabi itu ialah Umar Al-Khattab. Dia kata, tengah duk berjalan, tiba-tiba Nabi berjumpa dengan Ibnu Sayyad wa huwa yal'abu ma'al ghilman 'inda utmi bani Maghalah. Dia Ibnu Sayyad ni budak masa tu. Budak kecil, dia duk main dengan kawan-kawan dia dekat dengan bentiang Bani Maghalah. Nabi duk jalan dengan sahabat, dalam kalangan sahabat Nabi tu ada Sayyidina Umar. Ni pasal apa yang sebut Sayyidina Umar ni, saya lagi tahu cerita dia. Ramai sahabat duk jalan, tapi hadis dia mention seorang aja. Dia kata dalam kalangan sahabat Nabi itu ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengah duk berjalan, jumpa dengan budak ni yang kata Ibnu Sayyad, yang sebahagian ulama kata memang dia yang akan jadi Dajjal esok ni. Sebahagian ulama kata dah, cuma ciri-ciri yang ada pada dia menepati ciri-ciri Dajjal saja, tapi dia sebenarnya bukan Dajjal. Benda ni bincang tak habis. Tapi cerita Ibnu Sayyad ini muncul di dalam hadis-hadis yang sahih. Tengah Nabi duk berjalan dengan sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Umar, jumpa budak ni Ibnu Sayyad ni duk main dengan budak-budak lain. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadihi. Dia tak sedar Nabi mai, dia duk galik main dengan kawan-kawan dia ni, sampailah Nabi Nabi tepuk belakang dia. Ni Ibnu Sayyad ni budak-budak duk main dengan budak-budak lain. Nabi mai dengan sahabat-sahabat ni, Nabi tepuk belakang dia. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tepuk dia budak lagi masa tu. Nabi kata atashhadu anni Rasulullah. Nabi kata hang mengaku tak aku ni Rasulullah? Nabi tanya ni Ibnu Sayyad yang pada masa tu ghulam, budak lagi. Nabi tanya dia. Fa nazara ilaihi Ibnu Sayyad. Dia pun beralih tengok Nabi yang tepuk belakang dia. Qala, kata Ibnu Sayyad yang budak lagi masa tu, dia kata asyhadu annaka rasulul ummiyin. Budak lagi, dia jawab lagu tu. Dia kata aku naik saksi engkau adalah rasul, tetapi rasul kepada al-ummiyin, hang rasul kepada orang-orang yang buta huruf, tak erti tulis, tak erti baca. Nak makan penampak dia ni. Oh, kecil lagi tapi biadab tu. Nabi tanya dia, mengaku tak kata aku ni Rasulullah? Dia tengok, dia kata aku mengaku asyhadu annaka rasul al-ummiyin. Aku mengaku hang ni rasul, tetapi rasul kepada al-ummiyin, golongan tak erti tulis, tak erti baca, orang buta huruf. Geng hak baca alif ya mim itik. Tengok ke Mak Pi Ramli. Kelas dewasa kan. Ajang ejaan alif ya lah depa orang belah selatan tu kan, kita kata ya. Alif ya mim itik. Dia kata pasal apa? Pasal sebelah alif ya mim tu dia lukis gambar ayam tapi nampak macam itik. Jadi dia alif ya mim itik. Dia kata bagus. Ibnu Sayyad kata dekat Nabi, aku mengaku hang Nabi, tapi Nabi kepada geng buta huruf. Dia kata lagu tu. Summa qala Ibnu Sayyad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anta anni Rasulullah. Dia tanya balik Nabi. Dia kata baik, saya nak tanya tuan pula. Tuan mengaku tak saya ni Rasulullah? Pula. Budak lagi boleh cakap lagu tu. Dia kata dekat Nabi, baik, sekarang saya pula nak tanya. Tuan mengaku tak saya Rasulullah? Dia kata.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah wa bi rusulih. Nabi kata, aku beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Nabi jawab kat dia begitu. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'tik. Nabi kata, baik, kalau hang kata hang Nabi, apa satu bukti yang ada pada hang, yang Allah buat mai kepada hang, yang membuktikan kata hang ni Nabi? Qala Ibn Sayyad, ya'tini sadiqun wa kazib. Dia kata, mai dekat aku, tapi masalah dia satu. Kadang-kadang hak mai dekat aku tu betul, kadang-kadang tak betul, dia kata. Dia ni pun macam satu tok mo juga. Macam tok bomo juga. Kadang-kadang pi suruh dia menurun tengok, dia teka kena. Kadang tu dia teka kena. Dia teka kena ke kebetulan kena ke tak tahulah, tapi kena. Kadang-kadang tak kena langsung. Ibnu Sayyad, bila Nabi kata dekat dia, hang buat mai satu bukti, kata hang ni Nabi, kalau betul hang Nabi, ada benda special Tuhan bagi dekat hang. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya'tini sadiqun wa kazib. Ada, dia kata, tapi ada sikit masalah. Kadang-kadang benda Tuhan bagi mai kat aku ni, kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul, dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khullita alaika al-amr. Nabi kata, kalau macam tu hang celaru. Itu terjemahan mudah dia lagu tu. Khullita ikhtilat, maksudnya bercampur. Khullita alaika al-amru, kalau tu perkara yang mai kat hang ni nampak bercampur. Maksudnya hang ni kalau betul celaru Makna hang bukan Nabi hang celaru. Pasal Nabi dia tak celaru lagu tu. Nabi kalau apa pun Tuhan abang tu betul. Hang kalau tekoh-tekoh betul, tekoh-tekoh tak betul, hang celaru. Nabi kata kat dia lagu tu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khaba'tu laka khabi'an wa khaba'a lahu fartaqib yawma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin. Nabi kata kat dia, okey, now aku nak tanya satu benda. Ada benda aku duk ingat dalam hati aku lah ni. Cuba hang teka tengok apa aku duk ingat lah ni. Itu terjemahan mudah dia lagu tu. Terjemahan cara bahasa Arab ni, dia kata, inni khaba'tu laka khabi'an. Sesungguhnya aku sembunyikan pada engkau satu benda yang aku sembunyi. Payah nak faham. Cara mudahnya lagu ni, Nabi kata, baik, lah ni aku ada ingat satu benda dalam hati aku lah ni. Cuba hang bagi tahu apa aku duk ingat lah ni. Gitu. Wa khaba'a lahu. Hadis ni kata apa? Yang Nabi simpan duk ingat dalam hati ni ialah apa? Ayat Quran. Ayat 10. Surah Ad-Dukhan. Allah berfirman, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Nabi duk ingat ayat tu. Nabi duk ingat dalam hati dia ayat tu. Nabi kata, cuba hang bagi tahu apa aku duk ingat dalam hati aku lah ni. Faqala Ibn Sayyad, kata Ibn Sayyad ni, huwa ad-dukhu. Dia kata hang duk ingat tentang asap. Dia kata, betul tak betul tuan-tuan? Sipi-sipi. Tepat pun tak, nak kata salah pun tak. Ayat hak Nabi duk ingat dalam hati Nabi tu, fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan buat mai kepada manusia di atas muka bumi ni satu dukhan, satu asap yang nyata. Cerita ni cerita tentang tanda besar nak jadi kiamat. Bila dekat nak kiamat ni, dia nanti mai satu benda dia panggil ad-dukhan. Dia mai satu asap berkepul-kepul di atas muka bumi ni. Bukan asap bakar jerami. Ni asap lain. Ni asap menjelang akhir zaman. Itu ayat yang Nabi duk ingat dalam hati Nabi. Tiba-tiba Ibnu Sayyad kata apa? Dia kata, hang duk ingatlah ni tentang ad-dukhu. Hang duk ingat tentang asap. Ada tak kena mengena dia? Ada, tapi tak tepat. Tapi leceh. Pasal dia boleh teka. Dia boleh teka. Tuan-tuan pernah dengar nama satu di India tu, Sai Baba. Matilah dia ni. Sai Baba ni. Lebih kurang cerita macam ni. Hari itu bila hari dia mati, kau tuan-tuan buka dalam web, dalam internet ni, dia kata mati Dajjal ni. Dajjal mana mati lagi, Nabi Isa tak turun mai lagi. Tu baru sepupu Dajjal dia tu.
Tuan-tuan tahu yang kata Syekh Baba di India ni, dia asal Islam. Asal Islam. Yang duk pergi jumpa dia, ni sebut saja nama pemimpin-pemimpin dunia, semua pergi kat dia. Presiden Amerika pergi dekat dia, Presiden Rusia pergi dekat dia, satu dunia punya pemimpin pergi dekat dia. Orang kaya dalam dunia ni, termasuk jutawan-jutawan di Malaysia pergi dekat dia. Nak masuk jumpa dia ni, queue ni tak tahu ni, daripada subuh gelap ni, dah mai dah queue ni ambil nombor nak jumpa dia. Syekh Baba ni, balik lagi masuk internet, pergi dekat Haji Google ni, type tengok Syekh Baba, tengok cerita dia, tengok muka dia macam mana dengan rambut afro dia, dengan dia buat tidur macam satu macam punya kelentok ni. Tuan-tuan bayangkan, satu dunia orang pergi cari dia. Nak buat apa? Yang pergi cari dia ni nak buat apa? Masa untuk tiap-tiap orang masuk jumpa dia ni, kira paling tinggi minit, ada yang second aja. Masing-masing nak ambil blessing. Dalam bahasa kita kata nak ambil restu ataupun nak ambil berkat. Pergi depan dia tepuh hubung-hubung kepala aja. Dia ni pun macam satu pak lawak, macam satu clown dia ni. Tapi heran tuan-tuan. Heran ni ada pakai duk pi ni, mahmud pakai pi. Masuk pi tahan kepala ni. Dia tepuh betul ya. Dia tepuh betul pi, dia kata. Sanggup bayang ribu-ribu untuk nak pi suruh dia pegang kepala tu. Tu baru sepupu Dajjal. Belum Dajjal betul main lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sajalah balik lagi, tak erti suruh anak hantar, tengok tadi ustaz doa abang baba apa agak tu. Dia keluar baba dan nyonya Melaka, bukan dia lah, tak Syekh Baba dia ni. Kan? Syekh Baba. Nampak tuan-tuan? Nak habaknya apa? Manusia ni bukan boleh pelik sikit, dia nak sabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Bila budak ni yang kata Ibnu Sayyad ni, dia teka-teka sikit-sikit nak kena dengan hak Nabi ingat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhba falan tad'u qudrak. Nabi kata dekat dia, cis. Tu yang kata akhsa tu maksudnya cis hang ni. Falan tad'u qadrak. Hang ni tak tahu mana pun. Kalau terjemahan cara mudahnya begitu. Nabi kata, hang ni teratur aja, tak tahu mana pun. Aku suruh hang teka apa yang aku ingat dalam hati. Patutnya hang kena sebut apa yang aku ingat. Fartaqib yauma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Hang cuma boleh sebut kata hak aku ingat ni asap aja. Terani aja ke hang ni. Dalam syarah hadis ni dia kata apa? Dalam syarah hadis ni Imam Nawawi kata apa? Dia kata, Nabi kata, hang punya tahap tidak lebih daripada seorang kahin. Hang ni lebih kurang tok bomo aja yang pergi mengaku Nabi ni. Itu maksud dia. Qala Umar, ya Rasulullah, i'zan li fadrib unuqah. Umar Al-Khattab dah ada tepi. Dia kata apa? Tu yang abang kata Umar ada sekali tu. Pasal dia ada peranan dia adalah hadis ni. Umar Al-Khattab bila dengar Nabi kata, hang ni tarani aja yang nak mengaku hang Nabi. Bila Nabi kata lagu tu, Umar faham dah kata Nabi marah. Faqala Umar kata apa? Ya Rasulullah, i'zan li fa'adrib unuqah. Ya Rasulullah, izinkan saya nak tebas abang tengkok dia ni. Tu yang kata Umar ni dia lagu tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yaku haqqan falan tusallat alaihi. Nabi kata dekat dia, Umar nanti saat, kalau betul lah dia ni Dajjal, hang tak boleh buat apa kat dia. Pasal apa? Pasal dia akan hidup sampai Nabi Isa esok ni. Kalau betul dia ni Dajjal, hang tak boleh bunuh dia. Sebab dia ni habuan Nabi Isa esok ni. Cerita kata nak bunuh dia memang tak boleh kalau betul dia Dajjal. Hang tak boleh buat apa kat dia. Dia ni hanya akan dibunuh oleh Isa. Karena itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in la takunhu fala khaira laka fi qatlih. Nabi kata tapi kalau dia bukan Dajjal, hang bunuh dia pun tak ada guna. Kata pasal dia bukan Dajjal, lagipun dia budak-budak aja. Nabi kata dia budak-budak aja.
Cerita dia, tak usah buat apa kat dia. Biar pergi kat dia lagu tu. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian sebelah tu, sebelah yang balik tepi tu, dia buat main hadis sampingan saja. Hadis sampingan yang tak ada kena-mengena dengan cerita Dajjal ataupun dengan cerita Ibnu Sayyad. Hadis yang ada tepi tu. Kita baca hadis dia saja. Yang pertama dia kata an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi nafsun manfusatun yani al-yawm ta'ti 'alayha 100 sanatin atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ma 'alal ardi nafsun manfusah yani al-yawm ta'ti 'alayha 100 sana. Satu hari Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat yang ada di depan Nabi ni. Nabi kata siapa pun ni ada yang duk hidup, yang duk ada di depan aku lah ni, tak akan ada seorang pun yang boleh hidup sampai 100 tahun lagi. Nabi kata. Nabi kata di depan sahabat dia, ni hak mana duk ada depan aku ni, tak ada seorang pun daripada hak duk ada ni akan hidup lagi 100 tahun. Imam An-Nawawi dalam mengupas hadis ni dia kata apa? Dia kata itu di antara tanda nubuwah, tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia biasa kita tak tahu satu orang tu nak hidup bila, nak hidup sampai bila, tak tahu. Tapi sebagai nabi dia boleh bercakap lagu tu. Pasal apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi dia tak bercakap ikut nafsu, melainkan wahyu yang Allah bagi ke dia. Jadi betul macam yang Nabi kata, tak ada seorang pun sahabat yang ada depan dia boleh hidup lagi 100 tahun. Dah kalau seorang yang ada depan tu umur pun 30, kalau pergi lagi 130 memang tak ada. Nabi kata tak akan ada seorang pun yang ada depan aku lah ni boleh hidup lagi 100 tahun. Macam kita lah tuan-tuan, kita lah umur apa dah 50 dah. Agak-agak tuan-tuan lah boleh pergi kan lagi 50. Kan? Kita balik ni 50 dah. Agak-agak boleh pergi kan lagi sama banyak dengan hak ada lah ni boleh pergi lagi kan sama banyak dengan tu. Taklah. Kan? Makan tarian lebih sikit pun menyawa, penat tu macam ambil blood pressure duk press dia gua teruk dah macam-macam. Sakit orat, sakit pinggang, sakit apa? Angkat lemari nak ubahlah rumah pun meletup pinggang pelepuk, kata 3 hari tidur keras kejung tak boleh nak bergerak, nak pi lagi sama banyak dengan umur lah macam mana kan. Tara 50 ni pun macam-macam dah duk main, nak pi lagi 50 tak sah 50 lah, bagi 20 lagi pun cukup dah. Kan? Dan kita sendirilah sukat diri kita kan, cerita nak pi banyak hadut adalah tak pi dah, tak pi dah. Dia bagi 10, 20 lagi pun syukur pada Allah. Syukur dah. Bukan nak hidup lama dah. Nak tambah bekalan. Berasa lagu, kalau mati sehari dua ni apa nak pergi jawab depan Tuhan. Berasa lagu tak ada apa kita ni. Duk muhasabah diri balik, tengok-tengok Quran pun tak banyak mana duk baca. Kadang-kadang dia teralik dengan kerja, teralik dengan yang tu yang ni dan sebagainya, sedap-sedap seminggu tak baca Quran langsung. Seminggu tak pegang langsung Quran, buka baca seminggu dak langsung pakai duk baca Fatihah dengan inna a'tayna la sembahyang. Quran lah, baca Quran lah, tapi tu lah. Kok lepas sembahyang kok nak capai Quran buka nak baca, kok kata kita nak komit, nak apa wajibkan kepada diri kita tiap-tiap hari kok mana pun nak baca satu muka sekurang-kurangnya. Tak ada. Kalau dia ambil sehari dua ni kacau juga. Kacau juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian hadis yang kedua tu dia kata an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailah salat al-isha fi akhir hayatihi falamma sallama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitakum lailatakum hadhihi ala ra'si 100 sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Sama lebih kurang tadi juga.
Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata satu hari Nabi SAW jadi imam sembahyang Isyak kami, dan itu adalah di waktu-waktu akhir hayat Nabi, dekat-dekat Nabi nak wafat. Dekat-dekat Nabi nak wafat tu, satu hari tu Nabi jadi imam sembahyang Isyak. Falamma sallama, bila habis sembahyang Nabi bagi salam, Nabi bangkit berdiri, cakap dekat sahabat ni. Nabi kata, ara'aitakum laylatakum hadhihi ala ra'si mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Habis sembahyang Isya tu Nabi bangkit berdiri, Nabi kata, hampa tahu dah, tak akan ada satu orang pun ni ada depan aku lah ni, Nabi kata, ia akan hidup 100 tahun lagi. Macam lebih kurang tadi juga. Pas sembahyang Isya Nabi bangkit abang tu. Hampa tahu tak ni, hampa ada depan aku, tak ada seorang pun daripada hampa ni yang akan hidup lagi 100 tahun. Bukan maksud hadis ni tak akan ada manusia yang mencapai umur 100 tahun. Bukan itu maksud dia. Maksudnya ialah apa? Hak ada depan Nabi masa tu. Sahabat-sahabat hak ada depan Nabi masa tu. Masa Nabi cakap tu, tak akan ada seorang pun yang boleh pi lagi 100 tahun. Tapi umat Muhammad yang kendian, yang apa di kalangan kita ni, akan ada yang hidupnya sampai 100 tahun. Ada. Hak ada depan Nabi tu tak akan pi lagi 100 tahun. Itu maksud dia. Di bawah tu kalau tuan-tuan baca huraian dia timbul masalah ni menjadi iskal. Dia kata menjadi satu muskil di kalangan ulama-ulama bincang tentang hadis ni. Apa maksud Nabi kata tak akan hidup sampai 100 tahun? Adakah umat Nabi Muhammad ni tak akan ada yang hidup sampai umur 100? No, bukan itu maksud dia. Maksud dia orang hak ada masa Nabi cakap tu, tak ada seorang daripada kalangan mereka yang boleh pi lagi 100 tahun. Tapi umat Muhammad ada yang Allah panjangkan umur dia sampai 100 tahun. Itu maksud dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita akan pi tajuk yang berikutnya, bab fin nahyi an sabbir riyah. Insya-Allah kita baca bulan 3. Bulan depan kuliah tak ada. Saya ada hal sikit. Jadi insya-Allah kita sambung bulan 3, fin nahyi an sabbir riyah. Cerita tentang larangan kita maki angin. Kan ni musim hujan, musim banjir, musim angin kuat. Kadang-kadang kita ni tak sedang. Kan cara tak sedang kita pergi maki. Sedangkan angin tu makhluk Allah. Dia mai dekat kita tu atas perintah Allah. Kalau dia mai lagu macam slow bagi satu nyaman kepada kita, itu juga perintah Allah. Tapi kalau dia main derah sampai dia angkat bumbung rumah kita, pergi buah hati bumbung rumah orang lain, itu juga perintah Allah. Dia main lagu mana, dia main macam mana, itu perintah Allah kepada dia. Jangan maki dia. Pasal apa? Kita maki dia, makna kita maki Allah Subhanahu wa ta'ala. So dalam menghadapi fenomena angin derah ni, Islam bagi cara dia. Apa cara dia? InsyaAllah kita tengok bulan 3. Macam mana Nabi ajak kita dalam menghadapi fenomena angin kuat ini. Kan baru ni kena Terengganu, kena apa? Fenomena ombak tinggi. Dia main di pantai Dungun tu, ombak macam mana tsunami tu. Jalan raya, ranak sebelah jalan raya. Gambar tunjuk tu dia, tar sejengkai tar tu. Dia pukul rebat. Jarang-jarang, walaupun Laut Cina Selatan ni selalu ombak kuat, tetapi jarang-jarang sekuat itu. Tuhan dia doa hantar mai. Sikit dia doa hantar mai. Sebagai apa? Sebagai peringatan kepada orang Islam seluruhnya bahawa ada benda yang luar kawalan hampa semua. Ni, yang kata 4 unsur ni, tanah, air, api, angin. Ada waktu kita macam boleh kontrol dia, tapi ada waktu dia beyond kita punya kontrol. Tanah, kita boleh kontrol dia. Kita boleh ubah satu padang bola bagi jadi dam, bagi jadi empangan air. Kita boleh ubah, macam kita boleh kontrol tanah. Tapi ada waktu dia main gempa bumi, luar kontrol kita. Air, ada waktu kita boleh kontrol dia. Sungai kita boleh pedalam dia. Kita boleh buat empangan, takung air banyak-banyak untuk kegunaan musim kemarau dan sebagainya. Nampak macam kita boleh kontrol air.
Tapi dia ada waktu dia. Dia mai dalam bentuk banjir, lari kita. Demikianlah juga api, angin dan sebagainya. Ada masa kita boleh kontrol dia, tapi ada masa dia luar daripada kontrol kita. Dan ketika itu yang boleh kontrol dia Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah nak bagi satu pengajaran dekat kita, apa dia? Last sekali Tuhan yang pegang semua sekali. Last sekali Tuhan yang kita kena cari. Maka sebelum jadi benda tak elok, kita cari Allah Subhanahu wa taala. Turut apa perintah dia. Nah, insya-Allah lepas itu kita masuk pula satu tajuk, dia kata fi qissah al-jassasah. Dia mai pula satu tajuk tentang kisah al-jassasah. Jassasah ni bahasa Arab daripada jasus. Jasus ni kira apa? Kalau dalam masyarakat kita ni special branch, SB. Jasus dia panggil. Arab panggil jasus. Depa ni buat kerja apa? Rahsia. Kerja sulit mencari maklumat dan rahsia. Dia panggil jasus. Mata-mata gelap dia panggil jasus. Baik, dia ada pula satu hadis mai cerita fi qissah al-jassasah. Cerita tentang jasus ni. Siapa jumpa ni? Satu sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia pergi jumpa benda ni. Dia dengar cerita ni daripada orang Filistin. Mai cerita dekat dia, dia pergi jumpa benda ni. Dan benda ni pelik. Maka Tamim Ad-Dari mai cerita dekat Nabi SAW. Nabi senyum bila dengar cerita tu. Nabi naik atas mimbar, Nabi cerita balik kepada sahabat-sahabat semua tentang kisah Al-Jassasah. Siapa dia yang kata Al-Jassasah ini? Kita akan tengok insya-Allah dalam bulan 3. Dan hadis ni adalah hadis yang sahih. Ni yang kita baca ni Sunan At-Tirmizi, juga diriwayatkan hadis yang sama di dalam Sahih Muslim. Nah, insya-Allah panjang umur kita akan sambung esok, kita akan tengok. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.